Dalam video yang lalu, kita telah belajar tentang maksud dan pengertian sejarah. Sejarah merujuk kepada peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa yang lalu. Sekiranya kebenaran sesuatu cerita itu tidak dapat dipastikan kesahihannya, cerita tersebut hanya akan dianggap sebagai kisah dongeng atau mitos. Cerita-cerita dongeng seperti kisah Pak Kaduk, Pak Pandir atau Lebay Malang yang terjadi pada zaman dahulu tidak boleh dianggap sebagai peristiwa sejarah kerana kisah-kisah mereka tidak dapat dibuktikan sebagai benar-benar berlaku. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita dapat menentukan sesuatu peristiwa sejarah tersebut adalah sahih dan benar-benar berlaku? Bagi menjamin keaslian penceritaan dalam sejarah, sejarawan telah mewajibkan penggunaan bukti-bukti sejarah bagi menyokong sesuatu pengkisahan sejarah. Oleh itu, terdapat dua konsep penting yang perlu difahami oleh murid dalam video ini, iaitu pertama, sumber sejarah, dan kedua, kaedah penyelidikan sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber dan apakah pula yang dimaksudkan dengan kaedah? Sumber sejarah sebenarnya merujuk kepada bukti-bukti yang menyokong kepada sesuatu fakta sejarah. Sesuatu sumber sejarah berperanan memberikan maklumat dan bukti kepada kajian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Sebagai contoh, apabila seseorang sejarawan melakukan kajian berkaitan sejarah kedatangan agama Islam di negara ini, antara sumber sejarah yang dapat dijadikan bukti dalam kajiannya termasuklah penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu dan catatan pengislaman Sultan Melaka dalam buku Hikayat Sulalatus Salatin. Terdapat dua jenis sumber dalam sejarah, iaitu sumber pertama yang turut dikenali sebagai sumber primer dan sumber kedua yang dikenali juga sebagai sumber sekunder. Sumber pertama merujuk kepada sumber asli yang berada dalam keadaan asal dan belum diolah oleh sejarawan dalam kajiannya. Terdapat beberapa jenis sumber yang termasuk dalam sumber pertama, iaitu artifak, manuskrip, fosil dan monumen. Artifak merujuk kepada barang-barang tinggalan lama yang dicipta oleh manusia seperti tembikar, wang shilling lama, senjata lama dan sebagainya. Antara contoh artifak yang terkemuka di negara kita adalah keris Taming Sari yang pernah dimiliki oleh Laksamana Hang Tuah. Seterusnya, manuskrip pula merujuk kepada naskah bertulis, sama ada dalam bentuk tulisan tangan atau bercetak. Kebiasaannya, manuskrip merupakan catatan berkaitan rekod-rekod kerajaan yang lampau, diary kehidupan seseorang tokoh dan catatan mengenai sesuatu peristiwa penting yang pernah berlaku. Antara contoh manuskrip penting dalam sejarah di negara kita termasuklah Hikayat Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu tulisan Tun Sri Lanang
yang merupakan catatan berkaitan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, fosil pula merujuk kepada tinggalan haiwan termasuk manusia atau tumbuhan daripada zaman yang lampau. Kebiasaannya fosil ini ditemui dalam bentuk rangka tulang dan tengkorak. Antara contoh fosil penting di negara ini termasuklah penemuan fosil rangka tulang manusia yang dikenali sebagai Perak Man di Lenggong, Perak. Usia rangka yang dianggarkan sekitar 10,000 sehingga 11,000 tahun itu menjadi bukti bahawa kawasan negara ini telah didiami manusia sejak awal zaman prasejarah di zaman Paleolitik. Seterusnya, sumber sejarah yang keempat pula ialah monumen. Monumen merujuk kepada tinggalan binaan manusia pada masa yang lalu. Antara tinggalan monumen yang menjadi sumber sejarah penting di negara ini termasuklah penemuan candi di Lembah Bujang, relau tempat melebur besi di Sungai Batu Kedah, dan kota pertahanan Formosa yang dibina penjajah Portugis di Melaka. Seterusnya, sumber kedua atau dikenali juga sebagai sumber sekunder dalam sejarah pula merujuk kepada hasil-hasil penulisan oleh sejarawan berkaitan sejarah. Kebiasaannya, setelah melakukan kajian sejarah, sejarawan akan melaporkan hasil dapatan kajiannya dalam bentuk bertulis. Penulisan tersebut biasanya akan diterbitkan di dalam bentuk buku, kertas penyelidikan dan jurnal. Antara contoh sumber kedua sejarah dalam bentuk penulisan buku di Malaysia termasuklah buku A History of Malaysia tulisan Barbara Watson Andaya dan Sejarah Terengganu karya Haji Buyong Adil. Sebentar tadi kita telah belajar tentang maksud sumber dalam sejarah. Sekarang kita akan belajar pula tentang maksud kaedah penyelidikan sejarah. Sekiranya sumber sejarah berkaitan himpunan bukti-bukti sejarah, kaedah penyelidikan sejarah pula merujuk kepada cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji sejarah bagi mendapatkan bukti sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah, iaitu pertama, kaedah arkeologi, kedua, kaedah bertulis, dan ketiga, kaedah temu bual. Melalui kaedah pertama, iaitu kaedah arkeologi, para pengkaji sejarah akan melakukan proses ekskavasi, iaitu kaedah cari gali. Ahli-ahli arkeologi akan menjalankan proses cari gali bagi mencari bukti sejarah di tempat-tempat yang telah dikenal pasti sebagai tapak warisan sejarah. Antara contoh tapak arkeologi terkemuka di negara kita adalah di kawasan Sungai Batu di Merbuk, Kedah. Melalui proses arkeologi cari gali yang dilaksanakan di tapak tersebut, para pengkaji telah berjaya menemui tempat peleburan besi purba yang disebut juga sebagai relau. Melalui penemuan ini, sejarawan berpendapat bahawa aktiviti manusia di kawasan tersebut telah bermula beribu-ribu tahun yang lalu, sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Tamadun di Sungai Batu dipercayai membekalkan sumber besi yang sangat besar kepada dunia dan sezaman dengan tamadun Yunani dan tamadun Parsi. Seterusnya, kaedah pendidikan kedua pula
adalah melalui kaedah bertulis. Melalui kaedah ini, sejarawan akan meneliti dan mengkaji sumber-sumber bertulis yang mempunyai nilai dan kaitan sejarah, seperti buku hikayat, catatan dan rekod kerajaan, surat-surat lama, diary-diary tokoh dan dokumen lain yang berkaitan. Selain itu juga, kaedah penyelidikan yang turut dilakukan oleh sejarawan adalah dengan menggunakan kaedah temu bual. Dalam kaedah ini, sejarawan akan menemui tokoh-tokoh pemimpin atau orang-orang yang mungkin tahu dan mempunyai maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Sebagai contoh, bagi mendapatkan maklumat berkaitan sejarah kemerdekaan negara, sejarawan boleh melakukan temu bual bersama tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam rombongan kemerdekaan di London pada tahun 1956, seperti Tunku Abdul Rahman yang juga Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa sumber sejarah merujuk kepada bukti-bukti yang digunakan oleh sejarawan bagi menyokong sesuatu fakta penulisan sejarah. Terdapat dua kategori sumber sejarah, iaitu sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama adalah sumber asli yang belum diolah. Dalam sumber pertama, terdapat 4 jenis sumber berkaitan, iaitu artifak, manuskrip, fosil dan monumen. Sumber kedua pula merujuk kepada sumber yang telah diolah oleh pengkaji sejarah dan kebiasaannya dihasilkan semula dalam bentuk penulisan. Seterusnya, kaedah penyelidikan sejarah pula merujuk kepada cara-cara dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengkaji bagi mendapatkan bukti sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan yang digunakan, iaitu pertama, kaedah arkeologi, kedua, kaedah bertulis dan ketiga, kaedah temu bual.